Assalamualaikum dan hai kepada rakan-rakan dan juga Dr. Daud. Saya wakil kumpulan akan membentangkan tentang perkembangan ICT dan cabarannya dalam peradaban masyarakat Malaysia. ICT ataupun dalam bahasa Melayunya, teknologi maklumat dan komunikasi merujuk kepada teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Seperti yang kita dapat lihat dalam era modernisasi ini, ICT sebenarnya menjadi sebahagian besar memainkan peranan yang besar dalam setiap aspek kehidupan manusia kini. Namun, ICT sebenarnya mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri bergantung kepada cara penggunaan tersebut oleh individu. Okey, seterusnya, ini adalah beberapa masalah kajian yang kami dapati berdasarkan topik yang dipilih. Yang pertamanya ialah kemudahan masyarakat terhadap teknologi komunikasi. Yang keduanya ialah kelewatan dalam menyediakan masyarakat berdepan dengan arus pendigitalan. Dan yang terakhir sekali ialah kesahihan penyebaran maklumat dalam masyarakat. Seterusnya, objektif kajian kami yang pertama ialah untuk menganalisa rintangan dalam pembangunan ekonomi. Yang keduanya, mengkaji punca tercetusnya bentuk pembulian baharu. Dan yang ketiganya, membincangkan kesan penularan berita palsu. Kami menjalankan kajian ini berdasarkan melalui kajian perpustakaan. Jadi ini adalah 3 sumber yang kami rujuk dalam menjalankan kajian ini. Jadi ini adalah maklumat yang kami ekstrak berdasarkan sumber yang kami rujuk. Yang pertamanya, cabaran ICT dalam membentuk K-ekonomi. K-ekonomi atau dalam bahasa ringkasnya adalah salah satu cabang ekonomi yang menekankan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi seperti yang kita tahu, Malaysia ini adalah salah satu negara Asia yang masih membangun dari segi pertumbuhan ekonomi. Jadi memang kita dapat lihat jurang digital yang sangat besar di antara masyarakat yang duduk di bandar dan juga masyarakat yang duduk di luar bandar. Contohnya, kesan jurang digital ni, contoh kesannya adalah dari segi modal insan yang terhasil, seterusnya globalisasi, teknologi dan pelaburan pendidikan. Hal ini berlaku berikutan akses yang terhad dalam akses terhad kepada internet, dari segi internet, wifi dan sebagainya oleh masyarakat yang tinggal di luar bandar. Hal ini telah memberikan satu cabaran yang besar kepada negara kita dalam membentuk K-ekonomi, iaitu sebuah negara yang berasaskan ilmu pengetahuan selain daripada kemahiran sahaja. Kerana untuk melahirkan negara K-ekonomi ini, negara memerlukan modal insan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Jadi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas, masyarakat perlu saling bertukar ilmu, menyebarkan ilmu dan pakaikan ilmu tersebut. Jadi akses yang terhadap internet dan juga wifi ini menyukarkan penduduk terutamanya yang duduk di luar bandar untuk mengakses ilmu pengetahuan secara meluas, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Seterusnya, ICT juga sebenarnya memberi kesan terhadap peningkatan buli cyber. Seperti apa yang kita boleh lihat dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Ada setengah pihak, terutamanya remaja yang tanpa segan silunya menggunakan kata-kata kesat dalam talian. Sama ada meninggalkan komen-komen yang tidak baik dan juga kasar ataupun berkata kasar kepada pihak lain semasa menggunakan platform media sosial media seperti Twitter dan Instagram. Kemungkinan mereka bersifat demikian sama ada untuk melepaskan perasaan ataupun sekadar untuk memuaskan perasaan, untuk memberikan kepuasan. Tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah membentuk satu pembulian yang baharu, iaitu pembulian buli cyber yang dilakukan secara dalam talian. Hal ini berlaku apabila setengah pihak ini merasakan tidak merasa takut untuk memberikan kata-kata yang kurang sopan kepada orang lain kerana mengetahui identiti dirinya tidak diketahui oleh sesiapa pun. Jadi ini adalah salah satu cabaran yang besar yang dapat kita lihat sendiri berlaku dalam perkembangan ICT di dalam negara kita ataupun di mana-mana negara lain. Seterusnya ialah penularan berita palsu. Cabaran seterusnya
Berita palsu ini telah menyukarkan setengah pihak untuk menentukan sama ada berita tersebut adalah berita yang benar dan sah. Jadi, seperti yang contoh dekat yang dapat kita lihat semasa pandemik COVID-19 ini, banyak pihak telah menularkan berita palsu berkenaan dengan COVID-19 ini. Sama ada untuk meraih perhatian daripada orang ramai ataupun untuk meraih keuntungan berdasarkan views yang diterima oleh masyarakat. Jadi ini sebenarnya telah menjadi keburukan ICT yang mana orang menggunakan platform orang menggunakan ICT ini sebagai salah satu platform untuk menularkan berita palsu. Jadi efeknya penularan berita palsu ni ialah mencetuskan kebimbangan kepada masyarakat. Contohnya, bila adanya berita palsu pasal COVID-19 ni, masyarakat telah mewujudkan panic buying dan juga keresahan dari segi adakah benar COVID-19 itu seteruk seperti yang disangkakan. Itu adalah salah satu contoh berita palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi antara cadangan yang boleh kita lakukan untuk mengatasi segala cabaran yang dikatakan sebelum ini, pertamanya dari segi pembentukan ekonomi, negara boleh meningkatkan prasarana dari segi teknologi telekomunikasi seperti Wi-Fi dan internet kepada kawasan-kawasan di luar bandar seperti terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak, agar masyarakat boleh saling bertukar ilmu untuk membentuk negara K-ekonomi. Yang seterusnya ialah dari segi peningkatan jenayah buli cyber, masyarakat ataupun MCMC boleh menangani individu yang tidak bertanggungjawab dengan berdasarkan cabaran yang telah dikatakan tadi. Berikut ialah cadangan yang boleh kita lakukan dalam mengatasi cabaran tersebut. Okay, dari segi pembentukan K-ekonomi, negara boleh membina dasar-dasar yang memperuntukkan prasarana pada masyarakat di luar bandar dari segi teknologi telekomunikasi seperti Wi-Fi dan internet. Jaringan internet yang luas kepada masyarakat sama ada di bandar dan di luar bandar ini seterusnya dapat memudahkan akses kepada ilmu pengetahuan dan pertukaran ilmu pengetahuan di antara masyarakat. Okay, yang seterusnya, peningkatan jenayah buli cyber dapat kita tangani dengan tindakan daripada ibu bapa ataupun kerajaan ataupun guru-guru dengan menerapkan strategi berkomunikasi secara tidak langsung yang sopan dan baik walaupun dalam talian untuk kita membentuk corak pertuturan dalam kalangan remaja. Bukan sahaja dalam kehidupan yang nyata, malahan juga dalam atas talian juga, agar tiada pihak yang tersakiti dan jenayah buli cyber ini juga dapat dibendung. Cadangan yang seterusnya bagi penularan berita palsu, pihak berkuasa seperti SKMM, Cyber Security Malaysia dan PDRM perlulah menghebahkan informasi tentang tindakan yang boleh dikenakan ke atas penyalahgunaan kemudahan ini agar masyarakat ataupun setengah pihak yang tidak bertanggungjawab ini lebih takut untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral ini. Mungkin SKMM dan Cyber Security Malaysia dan juga pihak PDRM boleh mengenakan denda dan juga menangkap pihak yang tidak bertanggungjawab ini agar tiada lagi kekeliruan antara masyarakat berikutan penularan berita palsu ini. Antara cadangan yang telah dikemukakan ialah berkaitan pembentukan K-ekonomi. Secara dasarnya, K-ekonomi adalah satu cabang dalam sistem ekonomi yang berasaskan pengetahuan di mana ilmu pengetahuan penting di dalam usaha untuk membina kekayaan ekonomi negara. K-ekonomi ini diperkenalkan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang berpandangan ke hadapan, yang bukan hanya menjadi pengguna teknologi sahaja, tetapi juga menjadi penyumbang tamadun. Antara bentuk cabaran yang dikenal pastilah kegagalan penggunaan ICT secara aktif dalam masyarakat,
yang sekaligus memberi petanda bahawa perkembangan K-ekonomi adalah bergerak perlahan. Kegagalan ini secara amnya disebabkan oleh isu jurang digital yang berlaku dalam pelbagai situasi mengikut tahap pembangunan sesebuah negara. Ini menunjukkan bahawa negara kita masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju. Selain itu, kita beralih pula kepada masalah prestasi perkembangan sistem perbankan elektronik dalam negara. Persekitaran urus niaga atas talian mewujudkan pemisahan hubungan antara pembeli dan penjual kerana transaksi dilakukan tidak melibatkan transaksi serentak. Hal ini mewujudkan ketidakyakinan dalam perbankan atas talian seterusnya akan memberi kesan kepada pengguna Malaysia terhadap sistem perbankan elektronik. Seterusnya, pelaksanaan projek MSC dalam era K-ekonomi ini terdapat kekangan dan antaranya kerana penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional dari luar negara yang mempunyai keupayaan modal yang tinggi serta penggunaan teknologi yang canggih. Syarikat-syarikat multinasional ini mampu melakukan manipulasi pasaran sehingga pesaing tempatan gulung tikar kerana tidak lagi mampu bersaing. Perkara sebegini jelas menunjukkan bahawa pelaksanaan MSC ini tidak memihak kepada syarikat tempatan dan seolah-olah dimonopoli oleh syarikat luar. Kerajaan perlu giat mencari dana dan bekerjasama dengan negara luar yang sudah jauh ke hadapan dalam bidang ICT ini agar negara kita dapat bertukar-tukar ilmu ICT dengan dunia luar lalu menjadikan negara kita lebih maju dengan pengetahuan ICT. Di samping itu, tenaga pengajar perlu dilatih agar mempunyai kemahiran dalam menggunakan ICT terlebih dahulu supaya dapat membentuk kumpulan pelajar yang celik ICT. Selain itu, cabaran jurang digital teknologi maklumat yang wujud di negara ini semakin ketara lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 melanda. Penggunaan teknologi digital seperti peranti mudah alih amat diperlukan demi mengejar pembangunan K-ekonomi yang kukuh. Oleh itu, kerajaan perlu menaik taraf dan memperluaskan infrastruktur komunikasi di seluruh pelosok negara sebagai cara untuk merapatkan jurang digital. Akhir sekali, kualiti perkhidmatan bank sedia ada secara fizikal memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kepercayaan terhadap perbankan elektronik dengan menjaga dan meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, K-ekonomi di negara kita mampu berdiri sama kaki dengan K-ekonomi di negara-negara yang telah maju seperti Jepun dan Korea jika kerajaan dan masyarakat kita mementingkan langkah-langkah dalam mengatasi cabaran K-ekonomi ini. Seterusnya, saya akan menerangkan dua cabaran ICT terhadap peradaban masyarakat Malaysia, iaitu yang pertama ialah buli cyber. Buli cyber dapat didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi berasaskan teknologi bertujuan untuk menimbulkan gangguan terhadap seseorang individu. Meskipun buli cyber ini begitu luas konsepnya, namun yang sering terjadi di Malaysia adalah penghandapan cyber, gangguan berterusan dan pemalsuan akaun. Menurut statistik pada tahun 2017, dapat kita saksikan bahawa golongan terbesar yang melaporkan isu buli cyber adalah daripada golongan belia. Hal ini bukan satu hal yang sangat mengejutkan kerana kebanyakan tokoh-tokoh umum seperti aktivis-aktivis sosial dan selebriti yang sering mendapat kecaman masyarakat lahir daripada golongan ini. Buli cyber ini turut memberi banyak impak terhadap peradaban masyarakat Malaysia. Pertama sekali, mangsa buli cyber itu sendiri sering kehilangan keyakinan diri dan menyebabkan mereka menyisihkan diri daripada masyarakat dan mencuba benda-benda baru seperti mengambil dadah dan sebagainya semata-mata untuk melupakan keresahan dan kegelisahan yang dihadapi. Selain itu, masyarakat Malaysia juga akan menjadi mundur kerana sering menjatuhkan antara satu sama lain. Di samping kita juga terhapus nilai-nilai berkasih sayang, nilai-nilai menghormati dan sebagainya. Dan juga ia membuka ruang kepada negara-negara luar untuk memberi persepsi yang buruk terhadap masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Menurut sebuah kajian yang dijalankan pada tahun 2019, Malaysia merupakan negara kelima dunia yang paling aktif dalam penggunaan media sosial. Justru tidaklah hairan pada hari ini kita dapat saksikan begitu banyak penyebaran berita palsu di media-media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Antara impak penyebaran berita palsu terhadap masyarakat ialah ia mencerminkan sikap tidak bertanggungjawab seseorang individu di samping berupaya untuk menggugat keharmonian awam. Selain itu, isu berita palsu yang berkaitan ketidaksatuan politik mampu menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin di samping membahayakan keselamatan negara. Penyebaran berita palsu berkaitan isu perkauman mampu mewujudkan provokasi dan menjejaskan perpaduan dalam negara kita. Dan tidak dilupakan juga, penyebaran berita palsu dalam media sosial turut mempengaruhi cara seseorang itu bertindak dan berfikir dalam menyelesaikan sesuatu konflik. Buktinya, seorang Menteri Kewangan Jerman dipercayai membunuh diri akibat daripada krisis ekonomi yang berpunca daripada COVID-19 setelah ia terbaca sebuah penyebaran berita palsu yang mengatakan COVID-19 tiada ubatnya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.